Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tidak ada yang boleh berlaku di dunia ini, di mana-mana, melainkan dengan izin dan kehendak Allah SWT. Jadi apa kita lihat berlaku, kita mengingat Allah. Yang berlaku pada kita, yang berlaku pada orang, yang berlaku pada alam ini, sebab tidak akan berlaku satu perkara melainkan diizinkan oleh Allah SWT. Jadi sebab itu kena puji Allah. Tapi sayang, manusia tak ada puji dan tak ada ingat. Semua benda tu berlaku dengan izin dia tadi. Yakin ni tak ada. Jadi yakin ni tak ada ke hati dia, ke tahap yang mana dia boleh ingat. Dia tengok benda je, dia ingat ini berlaku dengan kehendak. Dia tengok tu je, dia tahu apa saja berlaku kat dia, dia tahu ini berlaku semua dengan kehendak dia. Dia tak ingat tu. Jadi apa dia ingat? Ini berlaku dengan usaha saya, ini berlaku dengan usaha dia. Dialah yang buat, dia itulah yang buat. Allah buat tak ada. Jadi betapa manusia ni, termasuk Samad, Azri, Yazid, semua tak ingat Allah. Ingat? Ingat je? Jadi benda ni sebenarnya benda basic. Kerana tak ada usaha untuk benda ni masuk dalam hati kita, tak adalah dia ke hati kita. Kita hanya tahulah. Yang masa saya cakap ni, kamu tahu je. Semua berlaku dengan kehendak Allah, tahulah. Tahu. Dia pasti Rashidi tahu, tapi tak sampai dia ada ke hati dia, dia tak percaya ke tahap yang dia boleh ingat. Kalau ada percaya pun sikit, sebab ada cakap sikit-sikit waktu Gash yang 45 minit, lain waktu saya cakap. Jadi ini tak ada. Benda ni orang cakap semua berlaku kehendak Allah. Tapi dia tak masuk, dia tak percaya lah. Bila nampak benda, tak, bila orang ingat, ya. Macam ni kamu dengar ceramah saya, baru kamu ingat. Kalau tak ada, tak ingat. Dan tak ada orang pula berceramah bab ni, tak ada yang ingat. Jadi tak ada ingat Allah buat, tak ada ingat lah nak puji Allah kan. Kenapa nak puji Allah buat, bukan Allah yang buat? Sebab itu kita tak lihat orang puji Allah. Dia orang baca selawat aja. Selawat dan salam kepada Nabi SAW. Allah lah yang buat semua ni, segala puji bagi dia. Saya hanya asbab yang Allah gunakan untuk perkara ini berlaku. Ada orang cakap tak ada. Mereka yang buat semua berkat doa tuan-tuan, saya dapat buat ni. Semua berkat tuan-tuan lah. Jadi ni puji Allah lah. Kenapa kita tak puji Allah? Sebab kita tak percaya dia yang buat. Saya tak pernah dengar Hanzalah puji Allah. Tak ada. Tak dengar. Saya tak dengar Samad puji Allah. Rashidi, Yazid, tak? Tak ada. Segala puji bagi Allah, cakap macam tu.
yang buat perkara, yang buat benda ni berlaku. Segala puji Allah yang bagi saya duit ni. Ada? Kenapa kita tak puji? Sebab kita tak percaya Allah yang buat, Allah yang beri. Sedangkan inilah sebenarnya. Tak ada kita dapat benda kalau Allah tak bagi. Dan takkan kita dapat benda berlaku melainkan Allah buat dia berlaku. Sekarang ni puji Allah ni kurang. Kurang-kurang tak ada. Kenapa tak ada puji Allah? Yakin bahawa Allah yang buat, tak ada. Jadi bila yakin saya buat, orang buat, apa jadi? Puji diri dan puji orang. Nah, jadi bila kita puji diri, dapat apa? Dapat riak. Orang puji kita, dapat riak. Orang caci kita, marah, gaduh. Jadi kalau kita berlaku buruk, orang kata, kau lah buat ni, kau lah. Jadi orang semua marah dia. Hari ni orang kata coronavirus ni China yang buat ni. Semua marah China. China pun terpaksa menerima, marah. Jadi seluruh manusia percaya yang salah. Percaya manusia ni salah. Tak ada yang betul sebab tak ada usaha dibuat. Dan tak ada orang yang ajak orang buat usaha supaya yakin dia betul, percaya dia betul. Itulah yang paling besar sebenarnya. Ini keadaan dan percakapan manusia ni tukar. Bila percaya dia tukar. Susah nak percakapan tukar, percayaan tak tukar. Dia kepercayaan tu tukar dulu, baru percakapan tukar. Segala puji bagi Allah yang buat sebenarnya ni semua berlaku. Tak ada yang buat ni melainkan Allah. Saya tak dapat buat ni melainkan dengan izin Allah. Kamu pun tak dapat buat ni melainkan Allah izin. Allah gunakan kamu. Segala puji bagi Allah yang gunakan kamu. Tak ada puji bagi dia. Barulah percakapan pujian itu betul. Barulah Allah suka. Segala puji bagi Allah. Kita mengaku tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Perkasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maksudnya? Kita mengata pada Allah, segala puji hanya buat kamu. Tuhan segala alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi ada kita puji dia. Fatihah seperti cakap. Amal ayat Fatihah tu dah. Kita baca. Mau baca. Berapa lama dah kita amal? Rashidi. Kenapa tak dapat amal sama? Sebab benda tu tak masuk dalam hati. Jadi percaya. Bila jadi percaya kata Allah mau, baru jadi amal. Dia tak boleh jadi amal kalau tak datang kepada percaya. Kalau kita setakat tahu segala puji bagi Allah, tahu je Alhamdulillahirabbil alamin. Bertahun-tahun, puluh tahun, dah hampir 60 tahun masih belum jadi amal. Kalau jadi amal, semua benda kita puji Allah Tuhan. Kita cakap segala puji bagi Allah. Mana boleh puji orang? Boleh. Tapi kita puji orang, tak puji Allah. Sebab ayat Quran tu kita tak amal. Azri tak amal ayat tu. Jauh sekali. Rashidi jauh sekali. Kenapa? Ayat Alhamdulillah tu tak masuk dalam hati. Sebab itu Quran ni kita boleh baca, tapi amal tak boleh. Melainkan kita ada iman. Jadi sekarang ni umat ini hanya boleh baca Quran lah. Dan baca berlagu. Macam kakak Yazid. Dan banyak orang teranum. Jadi yang tak ada suara tu tak boleh lah.
Jadi pencapaian sangat boleh baca Quran dengan tajwid. Lepas pada itu tak boleh. Sebab itu Quran ni sekarang dah bertukar pada umat ni daripada buku untuk jadi panduan apa nak buat, jadi buku nyanyian. Belajar baca Quran, belajar menyanyi. Habis tutup. Apa kamu amal, ikut sugati. Jadi amal semua tak ikut Quran. Kenapa tak ikut Quran, Azri? Kenapa hari ni orang tak beramal ikut Quran? Iman tak ada. Ke tahap macam tadi, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Berapa kali kamu baca? Ada kamu amal? Ayat tu beritahu pujian hanya buat Allah. Kita tak boleh puji selain Allah sebenarnya. Haram. Kerana pepuji selain Allah ni menipu. Mana boleh selain Allah dipuji? Dia tak buat. Yang buat Allah yang patut dipuji. Rashidi berapa banyak dia puji orang, marah orang. Dia puji orang dan dia marah orang. Dan dia tak marah diri dia sebab dia selalu puji diri. Dia marah orang sebab dia kata orang tu, yang ni semua orang dia buat. Ni semua buat. Yang ni buat. Yang ni buat. Jadi semua orang dia marah melainkan diri dia sebab dia memang buat. Jadi bila benda yang kita buat, kita kata kita buat, sebenarnya kita tak buat. Kita dapat buat hanya dengan izin Allah. Oleh kerana itu tidak ada pujian melainkan untuk Allah. Tapi hari ini orang tak cakap betul. Sebab yakin tak betul, cakap tak betul. Dia yakin tak betul, cakap tak betul. Cakap tak betul, yakin tak betul. Dia tukar, dia ulang alik. Nak cakap betul, yakin kena betul. Nak yakin betul, kena cakap betul. Kalau cakap salah, hati jangan jadi betul. Cakap tu bukan sekali betul. Setiap waktu betul. Sebab itu Yazid puji Samad. Kenapa Yazid puji Samad? Dia cakap bagus Samad, korban. Datang ke Kuala Lumpur 2 kali seminggu. Ni tak boleh buat. Samad boleh buat. Dia puji Samad sebab dia percaya Samad buat. Bukan Samad dapat buat dengan izin Allah kan? Yang hari ni dengan izin Allah tu baru cakap kat mulut. Tak ada kat hati. Jadi kalau saya cakap dengan Yazid, kenapa kau puji dia? Sedangkan dia tak baik. Yang baik hanya Allah. Tiada yang baik melainkan Allah. Betul tak? Tiada yang baik melainkan Allah. Tapi kenapa puji selain Allah? Anzalah. Sebab percakapan tu cakap je. Baru cakap, dulu cakap pun tak ada. Setelah buat gas ni, cakap ni bawa ada sikit cakap. Sikit, tak boleh masuk dah. Sebab cakap tu tak banyak dan tak selalu. Jadi tuan-tuan yang mulia, segala puji bagi Allah. Sebab apa? Semua buat, yang buat Allah. Tak ada siapa boleh buat. Apa yang makhluk ni boleh buat? Sebab sekarang kamu tengok coronavirus ni datang. Siapa boleh buat? Dah tu. Duduk kat rumah je kan. Kita buat apa? Kerajaan buat apa? Dia suruh kita duduk rumah, jangan bercampur, jangan bersalam, tutup mulut. Itu je boleh buat. Ubat tak ada. Di hospital dapat rawatan untuk membantu pernafasan gitu. Minum. Ubat tak ada. Kan? Jadi manusia apa boleh buat? Itu pun tak boleh tahu yang manusia ni tak boleh buat apa.
Bukan manusia tak boleh buat, jin tak boleh buat apa, malaikat tak boleh buat apa, nabi-nabi tak boleh buat apa. Tiada yang boleh buat la ilaha illallah. Tiada yang boleh buat melainkan Allah. Sebab itu kita kena puji Allah. Yazid tak ada puji Allah ni. Sama ada dia puji diri dia ataupun dia sukalah bila orang kata sedap masakan dia. Kenapa dia suka? Kenapa dia suka? Sebab dia percaya dia yang buat. Kalau dia tak percaya dia yang buat, dia tak suka. Dia sedap masakan ni Aziz. Jangan puji saya tak buat. Yang buat ni Allah. Allah SWT hanya gunakan saya. Segala puji bagi Allah. Ada Yazid cakap macam tu. Pernah dengar tak? Tak ada. Itu maknanya Yazid percaya dia buat. Dan bila dipuji dia suka. Dan bila dicaci dia murka. Kalau cakap tak sedap, kalau tak sedap masak sendiri. Kenapa dia cakap masak sendiri? Sebab dia tak sukalah. Kenapa dia tak suka? Sebab dia tidak dipuji. Dia percaya dia buat. Ya, kalau dia masakan tak sedap, orang kata tak sedap. Yalah, Allah duga kamu dengan tak sedap ni. Bukan saya yang buat tu. Dengan izin Allah dia jadi tak sedap. Untuk duga saya dan kamu. Macam tu lah cakap. Tak ada cakap macam tu. Tak? Jadi basic dia, tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah bahaya melainkan Allah. Masuk. Kalau tiada yang berkuasa memberi faedah bahaya ni, kita tak takut siapa? Melainkan Allah. Sebab kita kata tak ada yang boleh bagi bahaya melainkan Allah. Dan kita akan takut melanggar perintah Allah. Sebab bila Allah murka, habislah kita. Dan bila Allah suka, baguslah kita. Bila Allah suka, semua Allah bagi faedah. Benda nampak tak faedah pun jadi faedah. Sebab dia suka kat kita. Yang pentingnya bukannya dapat benda faedah atau tak dapat benda tak faedah. Sebab benda semua tak boleh bagi faedah atau bagi bahaya. Semua tak boleh. Ada orang dapat iman macam tu. Kenapa tak ada? Kat dunia tak ada orang cakap benda tu berpuluh-puluh tahun tak ada. Dia cakap tu dengan cara Nabi SAW berpuluh-puluh tahun. Macam saya sekarang dah sampai dekat 30 tahun. Ya dah? Dah dekat-dekat dah. Antara manusia kat dunia ni seorang saja yang cakap kalimah ni dengan cara Nabi ni berpuluh tahun. Tak ada lain, tak ada. Jadi sudah tentu kat dunia ni seorang aja boleh cakap ni. Berapa? Yang diajar ni pun tak sampai. Yang diajar. Yang Azri dah tinggalkan pelajaran ni dan telah pulang dan telah cuti 8 tahun. Kemudian datang balik. Mana nak masuk kan? Jadi rugilah kita. Sebab percakapan kita salah dan tak cakap macam Nabi. Percakapan yang betul. Hati kita jadi rosak. Ini semua percakapan manusia ni salah. Jumpa orang ni cakap salah, dia punya cakap pun salah. Jumpa orang tu pun salah, dengar dia berceramah pun salah, kita berceramah pun salah. Jadi semua percakapan yang berkitar di dunia ni percakapan salah. Jadi apa jadi? Semua manusia percaya yang salah. Bila manusia ni percaya yang salah, yang dia buat apa? Jadi salah. Bila yang dia buat jadi salah, maka datanglah azab, bala kat dunia. Itulah dia punya punca. Puncanya kita tak bercakap yang betul. Setiap waktu tak cakap. Jadi bila kita tak cakap yang betul setiap waktu, yakin kita betul. Bila yakin kita betul, kita akan boleh bercakap.
dengan betul. Dia bertimbal balik. Kenapa saya boleh cakap yang betul? Sebab hati saya betul. Dengan saya bercakap yang betul, hati saya jadi betul. Jadi mereka yang tak hati dia betul, kena paksa diri bercakap yang betul. Paksa. Dia takkan boleh sendiri. Sebab itu dia kena ikut skrip. Dia tak boleh suka hati dia. Sebab dia takkan boleh buat bercakap yang betul dengan suka hati. Sebab hati dia tak betul. Jadi pada mula ikut skrip, tak dapat masuk lagi. Dan cuba cakap di luar pada waktu gas. Pada bila-bila waktu cakap betul aja. Paksa. Dengan izin Allah, hati jadi betul. Jadi itulah usaha nak buat manusia ni dengan izin Allah jadi betul. Percakapan. Dan Allah beritahu percakapan siapa yang lebih baik. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Jadi percakapan ni sangat penting sebenarnya. Yang tidak difikirkan penting. Ini ubat yang besar, ubat yang penting, bukan Panadol, bukan ni semua. Ubat tu semua, ubat penting sangat. Manusia ni bercakap yang betul. Bercakap yang betul tu ialah bercakap mengajak manusia kepada kalimah. Tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang memberi faedah melainkan Allah. Tiada yang boleh memberi bahaya melainkan Allah. Dah masuk belum dalam hati Yazid? Kenapa belum? Cakap masa gas je. Yazid dah ikut cakap kalimah ni berapa tahun? 15 tahun. Tak masuk lagi. Sebab di luar dari gas, semua cakap salah. Tak berusaha nak bercakap yang betul. Kita tak boleh kata ini 15 minit cukup lah. Cukup. Hari kita dah tertipu lah. Kita ada 24 jam ya. 45 minit dia masuk gas. Jadi kena pada setiap waktu sepatutnya percakapan kita betul. Sebelum kita bercakap, kita fikir dulu. Itu tak dapat kita. Cakap. Jadi sebab itu Nabi bagi tahu percakapan itu dosa. Kebanyakan percakapan itu dosa. Ini hadis Nabi tu. Bersama dengan ayat ni. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Kata Nabi, kebanyakan percakapan itu dosa. Jadi kebanyakan percakapan Rasyidi itu dosa. Melainkan percakapan mengajak kepada kebaikan. Apa makna mengajak kepada kebaikan? Mengajak kepada kalimah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi orang yang nak iman kuat ni, kerja dia mesti pertama dakwah. Kerja tak boleh kerja guru, kerja kerani, kerja doktor, kerja engineer, kerja apa ke, jurutera, tak boleh. Itu tak boleh buat dia jadi baiknya. Dapat duit dia. Jadi kalau satu orang kerja di itu je, balik rumah tidur, makan, pergi besok pergi kerja lagi. Kerja dekat dekat airport tu, jadi engineer untuk untuk Air Asia. Cek sana, cek situ, balik dah tidur, makan. Tak ada buat kerja, ajak manusia kepada Allah ni, kepada kalimah ni, maka tak adalah cakap. Jadi percakapan tu akan jadi percakapan kita. Bila kerja mengajak manusia kepada Allah ni, jadi kerja kita. Jadi Yazid tak buat kerja ni jadi kerja dia. Ada. Dia jadikan kerja kat Twin Tech tu. Satu waktu dulu lah. 8 jam. Samad jadi kerja dekat USIM kerja dia. Dan dibawa ke rumah 12 jam. Sekarang ni waktu COVID ni, lockdown ni, dibawa kerja dekat rumah.
Jadi kita semua berbangga dengan kerja-kerja tu. Kecil-kecil lagi suruh anak apa nak jadi. Kerja apa? Doktor, engineer, saintis, lawyer, sampailah ketua. Hari ni banyak orang Islam ni tak tahu kerja ni kerja dia. Banyak yang jurutera tua-tua, doktor, guru-guru belum pernah dengar lagi tu. Belum pernah dengar lagi satu ustaz bagi tahu kerja kita yang pertama kerja mengajak manusia budak, tak ada. Yang ada kalau ada masa, buatlah kerja tu. Kalau tak ada, tinggalkan. Kerja kamu doktor, engineer, cari duit. Rumah mau besar, kereta mau besar, Ferrari, kereta apa lagi? Lamborghini, Porsche. Jadi tu Rashidi memang faham lah. Dia kerja tu dulu. Kerja bawa Porsche hantar kat orang. Bukan kereta dia. Tapi masa dia drive tu, orang ingat tu kereta dia. Lamborghini dia bawa. Terus dia merasai kaya. Padahal bukan kereta dia, macam satu orang jaga bank. Duit banyak kat bank tu. Bukan duit dia. Jaganya. Tapi perasan macam dia punya duit. Jadi begitulah Rashidi. Jadi kehidupan hanya berkita kat benda. Jadi kalau mati takkan boleh masuk syurga. Dan kehidupan akhirat itulah yang selamanya. Bukan kat dunia ni. Kat dunia ni siapa pun akan mati. Mana ada tak mati. Dr. Mahathir tu, kita tengok lama sangat hidup, macam tak mati kan. Macam tak mati orang tu. Macam mana dengan macam mana Bai Wahab lah. Macam tak mati. Last mati kan. Itu ada Dr. Mahathir macam tak mati, last mati kan. Jadi tak ada siapa yang tak mati. Dan itu perkara benar. Dan kehidupan kita sebenar bukan di dunia ni. Di dunia ni ada tempat diduga. Dan kita kena keluar dari dunia ni dalam keadaan berjaya. Kita mesti tinggalkan dunia ni dalam keadaan kita berjaya. Macam mana berjaya? Waktu mati, datang malaikat beritahu, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira bagi kamu, kamu akan masuk syurga. Itu baru boleh senyum. Kalau tak ada tu, tak boleh nak senyum. Sufyan kalau mati tak ada iman, muka dia yang masam sekarang ni jadi kerut. Bukan masam lagi. Orang kata kenapa Sufyan ni muka macam tu? Sebab dia nampak malaikat datang dengan buruk rupa nak tarik nyawa dia kan. Dan dia tarik nyawa pula bukan dari atas, dari bawah. Sakit. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada siapa? Mereka yang berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalau kita mati dengan berita tu yang Allah hantar malaikat untuk beri, kerana orang tu takut dan duka cita. So, jangan takut, jangan duka cita. Jangan takut kamu nak pergi akhirat ni. Dan jangan duka cita dengan apa yang kamu tinggal. Ni semua tak ada. Kehidupan kita sebenar ialah akhirat. Dan apabila kita masuk akhirat dengan berita gembira, senyumlah. Sebab itu, kalau kamu lahir dulu, kamu menangis, orang semua senyum, ketawa, mak, pakcik, nenek, datuk. Kamu ni jadilah kamu bila mati, kamu senyum, dia semua nangis.
tahulah. Semua dia orang cakap, dia orang tu mati senyum lah, itu senyum lah. Sangka-sangka je. Orang tu tak senyum, nampak senyum lah. Orang lain ni kita tahu. Kita yang mati tu tahu. Kita senyum ke tidak? Kita dapat tak berita tu? Jadi tentulah orang yang dapat berita tu, kata Allah, orang yang berkata dengan hatinya, Tuhan itu pemelihara saya. Maknanya Tuhan itu, Allah tu pemelihara saya. Maka tandanya di dunia ni Allah ajalah. Percakapannya, dia mula percakapannya, perbuatannya. Kalau orang bercakap selalu yang betul, tentu hati dia betul. Dan amal dia betul. Dan mati dia betul. Akhirat dia betul. Jadi asas kepada kebaikan ni, percakapan yang betul. Percakapan apa? Mengajak manusia kepada Allah. Dan itulah jalan kita, tarikat kita. Dan inilah manusia tak tahu, kita kena bangun, pergi ke seluruh dunia untuk bagi tahu. Dan keluar di jalan Allah untuk bagi tahu. Dan buat usaha tempatan untuk bagi tahu orang di kampung kita. Mereka tak tahu, kita tak tahu. Apabila kita buat demikian, maka kita akan bercakap yang betul. Memaksa diri kita bercakap yang betul. Dan apabila kita bercakap yang betul, hati jadi betul. Hati jadi betul, amal jadi betul. Jadilah kita orang beriman, beramal soleh. Yang Allah kata semua manusia rugi, melainkan beriman dan beramal soleh. Guys.